ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu. Tiada ilmu kecuali apa yang Allah beri pada kita. Kalau Allah tak beri, kita tidak akan dapat ilmu sama sekali. Tidak akan mendengar kita ni kalau Allah tak izinkan kita mendengar. Dia yang memberi kita mendengar. Hanya dia yang mendengar. Kita ni sebenarnya tak mendengar kalau dia tak beri kita dengar. Tidak ada kesihatan. Dia yang beri kita kesihatan. Kalau kita nak senaraikan terlalu banyak nikmat yang Allah berikan, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hendaklah kita jangan dustakan nikmat dia dan kita jawablah apa saja nikmat yang diberi ni dengan rasa syukur. Pagi tadi dapat dengar kuliah 2 jam. Tengah hari tadi dapat dengar kuliah kitab Bidayatul Hidayah, bab pada menjaga memelihara perut pada masa lahir, kitab Imam Ghazali. Pagi tadi 2 kitab kita mengaji. Satu kita baca Misbahul Munir, satu kita baca Idamah Penuntut. Tengah hari kita baca Bidayatul Hidayah. Petang ni kita nak baca Muhimmah. Nanti maghrib sekarang kalau lapang boleh dengar live daripada Surau Taman Sri Kenari, Kajang. Saya di sini dalam 3-4 km. Daripada rumah saya lah. 3-4 km. Itu kita dah baca Idamah Penuntut. Saya ngajar sana rasanya dah 7 tahun. Dan 6 tahun kot. Dah khatam satu kitab. Ayuhal Walad dah khatam lah sana. Sebulan sekali khatam. 7-8 tahun berkhatam. Ni yang sekarang ni kitab baru ni. Bukan kitab baru, kitab lama lah. Cuma dia nak kita ajar kitab tu. Yang kita biasa pakai Idamah Penuntut. Rasanya baru 2 kali dah PKP. Dah PKP tak sambung-sambung. Lepas tu adalah buat online sekali. Dah tak jadi pula buat online. Jadi malam ni insyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan sambung balik. Rasanya malam ni sama ada bab najis ke apa. Jadi mereka-mereka yang tak pernah belajar daripada awal kitab ni, eloklah ikut kelas ni. Tapi yang sedih ni kelana ni sebulan sekali. Gitu je lah. Jadi kalau nak belajar tu agak lambat lah. Agak lambat. Lepas tu saya kata kena belajar banyak tempat, banyak benda, banyak ruang supaya mempercepatkan proses kita memahami Fardu Ain. Okey. Muka surat 41 Ustaz. 41. Kat mana bawah? Rumi. Baris ke-3 dari bawah. Dari bawah sekali nombor 3. Dan telah mengeluarkan oleh Tayalisi. Tayalisi. Okey. Ada sih. Dan telah mengeluarkan oleh Tayalisi. Bermula hak suami ke atas isterinya. Bermula hak suami ke atas isterinya. Saya tulis sini muka surat 41. Okey. Bahawa jangan menegahkan ia akan dirinya. Maknanya jangan tegah suami ni untuk pergi dekat dia. Dan jikalau ada ia, isterinya itu di belakang pelapik unta sekalipun. Bini ni dekat atas unta. Suami ni dekat atas unta. Suami ni dah datang dekat ke isteri dia. Tak kira nak pegang ke nak apa ke. Ini berjalan yang Nabi kata, walaupun atas kenderaan apa sekalipun, kalau suami tu dia berkendak, dia nak pegang ke, dia nak apa ke, biar dia buat lah. Maknanya jangan kata tak boleh lah. Itu berjalan itu. Dulu orang Arab dulu, unta dia ada macam kotak tau. Apa nama dia benda tu? Ukduf. Ukduf pun nama dia. Dalam kitab Idamah Penuntut ada. Nama dia Ukduf. Dia menceritakan kaedah untuk mendapatkan rumah halah. Nama dia Ukduf, tak salah saya. Sukduf. Bukan Ukduf. Sukduf. 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 Jadi Rasulullah nak kata, bagi kata bidalannya apa? Kalau suami berkendak kepada isteri tu, panggil, dia kena datang. Kalau suami dia kata dah, mari tidur. Wajib pada tidur. Dan dia kita kata dia nak bangun di tempat tidur tu, dia kena tanya suami dia, boleh tak bangun? Lagi dapur, lagi masak, lagi depan, kalau dekat tempat tidur dia. Kalau suami dia panggil dia kena datang.
Dia tak boleh kata nantilah ada ni ada tu. Pergi je. Itu lagi besar pahala dia. Atau macam kita katalah, kalau tengah baca Quran, kami kata Mel lah duduk sini. Macam kata ni. Sama ada suami dia berkendak ke tak berkendak tu cerita lain. Kami panggil duduk sini. Yang terbaiknya dia tutup Quran tu, dia berhenti baca, dia datang ke suami dia. Itu lebih besar pahala dia. Sebenarnya, kalau dia faham. Kalau dia faham lah. Dia tak boleh kata suami ni, aku mesti panggil aku sampai aku susah baca Quran. Panggil menjawab panggilan suami, pergi kat suami itu, lebih jauh besar dia, lebih reda Allah pada dia, lebih banyak manfaat dia, lebih mudahkan dia masuk syurga, lebih mudah ke dapat keampunan Allah. Jangan salah faham. Dan mungkin lebih besar juga pahala dia daripada baca Quran. Jangan salah faham. Lepas tu elok pergi je. Suami panggil pergi je. Rasulullah kata sini apa? Dan satu riwayat Nabi SAW bersabda, "Iza da'ar rajulu zawjatahu lihajatin falta'tihi wa in kanas alat tanur." Apabila memanggil oleh lelaki akan isterinya kerana hajat. Apa hajat? Apa-apa hajat lah. Maka hendaklah datang ia. Dan jika isterinya itu di atas dapur sekalipun. Atas dapur ni maksudnya tengah masak lah. Kalau saya datang cakap, nanti kejap, bang, 10 minit, saya masak ni dulu, nanti saya datang. Kena cakap dengan suami dia gitu. Kalau dia kata, okey. Kalau dia kata, tutup api dulu, mari sini. Dia kata tutup api, dia kena datang. Wah, kita kata dahsyat ni. Memang dahsyat. Walaupun suami kita beruntunglah kalau suami kita tak pakai rus tu. Dia tak kisah, dia panggil. Kejap lagi bang, nanti dah masak dulu kena datang. Tak apa, okey. Kalau suami kata tidak, kau kena datang sekarang juga ni. Datang ni. Dia kena tutup api, dia kena datang. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, bila kitab ni nak hentam lelaki, dia kata. Ni saya cakap betul ni. Aduh, hai. Bila kitab ni nak hentam lelaki. Saya cakap kitab ni bukan hentam siapa-siapa pun. Kitab ni memberitahu undang-undang syariat yang Allah beritahu. Bila masa nak hentam lelaki? Tak maaf gelap Ustaz. Kita rasa macam pelik tapi ada orang tanya, kita ni asyik hentam perempuan, dia bukan hentam. Dia ajak perempuan ni masuk syurga dengan cara yang Nabi ajar. Memang salah faham tau, bukan hentam. Kita kalau kata hentam, kita bukan hentam. Kita maknanya perempuan ni dia bagus, dia dapat nasihat daripada kitab-kitab lah. Faham Jadi dia dapat nasihat daripada kitab-kitab, tu yang bagus. Jadi dia syukur. Dan lelaki pun, dia bukan dia kena hentam. Dia pun akan diberitahu nanti apa kebinasaan dia kalau dia tak didik isteri dia. Tu dia. Sama juga. Tapi bukan kita nak hentam siapa-siapa dan guru ni pun dia tak hentam siapa-siapa. Dia beritahu Rasulullah kata, kalau macam ni, perempuan, suami buat macam ni, dia kena ikut macam ni. Suami juga terdedah kepada kesalahan Allah. Jangan salah faham. Suami dia tak ajar bini dia, tak nak ajar anak-anak dia, nanti dia akan disanja juga. Dan lebih parah lagi daripada apa yang dijangka. Bukan kata jadi suami senang, tak. Bukan kata jadi suami senang. Dulu arwah Pak Yazid kata, apa? Berbini dia katakan. Berbini itu maknanya bebanmu ini. Suami juga akan dihentam di akhirat nanti kalau dia tak kata jawab dia. Itu lagi hentam dahsyatnya. Itu hentam dahsyatnya. Lepas tu nak kena terima je lah nasihat ni. Lelaki ke perempuan ke, kita terimalah. Mana yang kita boleh baiki, kita baikilah. Even though pelan-pelan kita baiki, kita boleh baikilah. Better lah daripada tak berubah langsung. Tapi kita kena ada pasang tekad, kita nak berubah cara yang baik lah, cara yang betul lah. Sebelum Allah panggil kita pulang ni, biarlah kita berada dalam keadaan yang bagus. Baru dipanggil pulang. Dalam keadaan iman yang tinggi.
Bukan hentam siapa-siapa, tak ada. Kitab ni tak hentam siapa. Cuma dia memberi nasihat supaya kita menjadi orang yang lebih taat. Bukan dia persalahkan mana-mana jantina, tak. Ha, cuma kitab ni dia banyak khusus pada menceritakan, mengajakkan perempuan ini taat pada suami, jangan dahaka pada suami. Dia ulang-ulang benda sama je. Ada kitab khusus. Inilah kitab dia. Banyak kitab ni dibaca-baca di masjid lah. Saya pun ngaji kitab dulu. Masa dengan Arwah Samano. Pakai kitab Jawi dulu. Okey. Maka tiada ada seorang perempuan yang menyengeti akan suami je. Tu dia kata perempuan lagi dia kata. Adakah lelaki yang sakiti hati perempuan dia tak berdosa? Saya tanya. Berdosa. Berdosa juga dia. Berdosa tau. Isteri ni besok boleh berhak tuntut dekat akhirat. Dia kata apa? Ini dia sakitkan hati saya. Wahai Tuhan. Dia patut tolong saya, jangan saya jadi dahaka, dia sakit. Dia boleh berhak nak cakap. Dan suami ini juga akan diadili nanti. Bukan suami tak diadili. Dia juga akan diadili. Dia keluarkan rakaman balik. Apa kau cakap dengan isteri kau macam ni? Dosa tak dosa? Allah akan decide. Lepas tu kalau suami cakap benda-benda yang berdosa ke, apa ke, jangan risau. Jangan balas apa-apa. Jangan risau. Nak maafkan dia pun maafkan dia lah. Itu lagi bagus. Kalau tidak nanti, di akhirat nanti, ada mahkamah. Ada mahkamah. Semua orang akan diadili. Tak ada seorang boleh lepas. Okey, kita nak claim apa? Kita boleh claim. Nak cakap apa? Kita boleh cakap. Waktu tu, suami yang tak bertanggungjawab, dia akan jawab. Sebab apa? Dekat dunia, dia tak nak tanggung, dia tak nak jawab. Tapi kat akhirat, dia terpaksa tanggung. Dia terpaksa jawab. Waktu tu nanti. Dia tanya tau, kenapa isteri kau ni make up ni keluar ni? Dia tanya. Bibir merah-merah, pipi buat power di layang. Apa? Dagu buat apa? Dagu. Dagu kalau ayah saya kata potong telur. Saya tak tahu mana dia ambil. Potong telur. Dahi ibarat telur dikupas. Dahi telur dikepas, tak su. Dagu di layang. Runcing. Dagu Kak Su? Dagu runcing. Rasanya tak silap sebagai mayang seludang. Mayang seludang. Apa tu? Perempuan ni berjalan-berjalan kau. Hidung bagai mayang seludang. Mayang seludang. Kalau kita kata lelaki tak ada kan? Tengok, lelaki kesian kan? Botak berkilat. Botak berkilat macam highway merapuh. Tu ada. Kesian kat lelaki. Itu yang mak kilau tu. Kilau. Dia berkilau-kilau. Apa kat faham orang mak kilau. Kita dengan kilau boleh macam kau pilih aku mak kilau. Diperindahkan dagu buat lebah bergantung. Ngeri pula aku lebah-lebah. Dia gigit belakang. Dipujinya perempuan ni, diperindahkan wajah dia dengan kata-kata puisi pipi bak pau di layang, mata bak gini, dahi bak gini, rambut panjang mengurai, gini kan. Menunjukkan Allah jadikan diri indah. Tapi kalau dia tak ikut syariat, tu yang bahaya lah. Tu yang bahaya. Tapi lelaki tak ada orang yang nyanyi puji dia, kau handsome macam apa ni semua, hidung kau macam ini, tak ada. Mata buat bintang timur. Dahsyat Apa lagu tu? Best lagu tu dulu. Opera Tasa. Akan kujuluk apa? Tak pernah dengar Ustaz. Ada. Yang baru ni ingat lah, yang tu yang famous. Akan kumpul buih-buih menjadi tali. Apa adalah lagu apa sastrawan negara tu, dia buatnya satu sajak, tajuk dia Kekasih. Opera Tasa ambil buat lagu. Opera Tasa. Adalah dan kena ada lagu tu. Dia puja lagu tu, dia puja kasih. Akan kujolok bintang timur menjadi kerongsang menghiasi dadamu. Kan ada kan lagu tu kan? Puisi Osman Awang. Yes.
Mana kita ni pembekal diri kita tak keluar. Alamak kerja ke? Tak sabar ada kot. Tak masuk. Mencari kot. Tak sabar dengan meeting lah. Okey. Jadi jangan rasa lelaki selamat. Tak selamat juga kalau tak ikut syariat. Perempuan pun sama juga. Kalau tak ikut syariat, jangan rasa selamat. Ini sangat bahaya. Jadi apa yang kita kata, kita cubalah berubah as much as possible. Secepatnya mungkin lah. Kerana baki umur kita ni tak banyak. Jadi ini nasihat dikhususkan pada perempuan. Dan dalam pada ni pun lelaki pun kena ambil perhatian. Kalau dia gagal membentuk isteri dia dan dia tak pernah cakap. Kalau dia pernah cakap isteri tak nak ikut, itu mungkin ada alasan dia boleh berikan kepada Tuhan. Tapi kalau dia tak gagal membentuk, ini sangat bahaya lah. Dari peranan itu. Okey. Apabila maka tiada ada seorang perempuan yang menyakiti akan suaminya, melainkan menyumpahlah akan dia oleh bidadari dan syurga. Orang perempuan dia sakit hati suami dia, Rasulullah kata, menyumpahlah bidadari dalam syurga. Bidadari, macam dikatakan bidadari jadi marah lah. Bidadari jadi marah. Kenapa bidadari jadi marah? Nanti kita tengoklah apa yang dibacakan ni. Okey. Saya nak tunjuk slide. Dia sebenarnya terjemahan hadis ni, ada satu lagi terjemahan yang agak kita mudah sikit nak faham. Okey. Kat mana? Okey, kat sini. Okey, sini. Presiden jap. Okey, nampak? Nampak. Melainkan menyumpahlah akan dia oleh bidadari dalam syurga. Seperti diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Sabda Nabi SAW, la tu'lim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril aini la tu'zihi qatalatalika fa innama huwa indaka dakhilun yushiku ayyufarika liqati ilaina. Tiada menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya dalam dunia ini, melainkan berkata oleh isterinya daripada bidadari yang elok rupanya, jangan engkau sakiti akan dia, hai mati dibunuh Allah bagimu. Maka bahawa sungguhnya iaitu padamu daging yang berjalan, hampirlah ia bercerai akan kamu, datang ia mendapatkan kami. Okey, kalau ada satu lagi hadis di terjemah sini. Di terjemah ni saya tengok lebih mudah faham. Nampak tak? Nampak. Kenapa sekerat saja? Apanya sekerat? Okey. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal. Samalah perawi ni. Tidaklah seorang isteri yang menyakiti suami di dunia kecuali isterinya dari kalangan bidadari berkata, orang lelaki yang baik ni, orang lelaki yang baik, yang soleh, isteri dia sakiti hati dia, maka ada nanti bidadari di syurga berkata, Rasulullah kata apa? Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah Ta'ala membunuhmu. Amboi. Dia punya marah, bidadari ni. Bila dia tengok orang lelaki baik ni, suami ni mesti sakiti hati dia. Dia kata engkau jangan sakiti hati dia. Dia doa apa tu? Semoga Allah membunuh engkau, dia kata. Amboi. Dalam malaikat melaknat, bidadari kat syurga marah juga. Sesungguhnya suamimu itu hanyalah seorang tamu bagimu. Suami ni macam pinjaman lah, macam isteri kita jugalah pinjaman. Sebentar je. Sebentar lagi ia akan meninggalkanmu dan datang menemui kami di syurga. Ini yang dikatakan daging yang berjalan tu. Ini kalau terjemahan ni kita boleh mudah sikit faham lah. Jadi kalau kita ingat kan, sakit hati suami ni tak bagus. Dan kita cubalah jaga, janganlah suami isteri kita ni keluarkan perkataan yang boleh menyakitkan hati kita. Dan kita kalau boleh cubalah elak sensitif sangat dengan isteri pun susah juga.
Ada beberapa perkara lah yang boleh dibincang-bincang, ditimbang-timbang kan. Supaya suami isteri ni selamat daripada neraka Allah. Maksudnya kita belajar sama-sama dan kita cuba nak jadi pasangan yang boleh sama-sama masuk syurga. Dan kita dah cakap tadi, yang minggu lalu, kelas lalu kita kata, mesti ada yang kena pimpin dan mesti ada yang pandai memimpin. Kalau ada satu pihak sedia untuk dipimpin, tapi suami tak pandai memimpin, tu yang payah. Tu yang payah. Jadi, dua-dua kena main peranan. Kalau suami ni sakit hati dia boleh sabar, itulah hadiah syurga bagi dia. Takkan sia-sia. Jangan dengar cakap dengan kawan ni, kau ni suami kau cakap kau macam-macam, kau diam. Kau kena bully dengan suami kau. Kau tak kau disabar dapat syurga. Dia tak melawan, dia diam, dapat syurga. Kalau tak sabar, dia kena buat ikut prosedur apa yang patut dibuat lah. Kalau dia nak lah. Kalau dia nak. Kalau tak boleh bincang, dia ada cara lain lah. Begitu. Sebab kitab ni dia berulang-ulang kali cakap kan. Jangan sakiti hati suami, jangan sakiti suami, maka timbullah soalan. Kalau suami sakiti hati isteri, macam mana? Tetap berdosa, bukan kata tidak berdosa. Tetap ada sisaan. Ada kitab lain membicarakan ni. Cuma ni kitab ni dibimbing untuk isteri. Supaya mudahkan dia masuk syurga. Jangan sakiti hati dia. Jangan lawan cakap dia. Bukan senang nak buat. Tak senang. Tapi tak senang inilah jalan ke syurga. Kita tak boleh kata mana adil. Adil tak adil ni bukan kita punya urusan. Allah kata begitu, engkau jangan sakiti hati dia, engkau masuk syurga. Engkau taat betul dia, kau masuk syurga. Kau dengar cakap dia, kau masuk syurga. Itu dah cukup. Tu dalam kitab usul tahqiq kata apa? Engkau hendaklah beriman pada benda yang kau nampak hikmah dan benda-benda yang kau tak nampak hikmah dia apa. Banyak benda tak nampak hikmah. Betul tak? Banyak benda tak nampak hikmah. Ada benda nampak hikmah. Lelaki, perempuan tak boleh kahwin 2-3. Lelaki boleh kahwin 3. Mungkin dari segi huraian dia nampak hikmah. Ada benda tak nampak hikmah. Apa yang kita tahu, kita faham, ini daripada Rasulullah, dia daripada Islam, sami'na wa ata'na. Itu lebih baik lah. Allah akan rahmati kehidupan kita. Kenapa? Kita sedapat mungkin juga patuh pada dia. Okey, tanya Diana. Ustaz, saya ada 2 soalan je. Satu, bila dia kata lelaki yang baik kan, bidadari tu marah kalau lelaki tu yang baik. Apa definisi lelaki yang baik tu? Yang kedua, saya pernah dengar ada doa daripada lelaki lah supaya dia nak bertemu isteri dia di syurga sebagai bidadari syurga. Apa maksud dia tu, Ustaz? Tu yang nombor 2 tu saya tak tahu. Tapi yang nombor 1 tu, lelaki yang baik ni dulu, saya pernah dengar ceramah daripada Ustaz Muhammad Nasib Zawawi. Siapa kenal-kenal lah, Ustaz ni tak popular lah. Tapi saya pernah dengar dia berceramah. Dia kata, dulu masa dia ngaji dulu, ada yang kita kata, kalau orang perempuan ni, dia sakiti hati suami dia, dan suami dia sangat baik, nanti malaikat datang boleh kata apa? Aku laknat pada engkau. Kau tahu tak suami kau ni orang baik, dia kata. Dia akan tinggalkan kau dan neraka. Dia kata perkataan tu lah. Ustaz dia pernah cakap dulu. Lelaki yang baik ni mestilah baik pada syarak. Dia beri nafkah, apa syarak suruh dia buat. Bukan maksud dia baik dia ikut cakap kita. Bukan. Ada orang kata suami dia baik. Apa aku nak dapat. Bukan. Tak semesti gitu. Ada benda yang boleh ikut-ikutlah. Ada benda yang tak boleh ikut, tak boleh ikutlah. Kalau dia diam aja, isteri dia pakai seluar ketat pun diam, isteri dia pergi make up pun diam, isteri dia pergi campur dengan lelaki pun diam, isteri dia pergi outstation tak ada mahram pun diam. Dia kata suami aku baik, suami aku tak kisah. Itu bukan baik. Itu takut dayus. Biarkan. Isteri dia jelas bercampur gaul di pejabat. Biarkan. Isteri dia jumpa klien. One by one dalam bilik. Lepas tu tak boleh tu. Dia kata suami saya baik, suami tak kisah, suami saya tak apa. Itu kan baik lah.
tu kita bukan suami yang baik tu. Kita biarkan dia dalam dosa. Itu bukan baik. Jadi ini nak kena hati-hati ni. Kefahaman kita yang baik apabila dia menahan isteri dia dan dia buat dosa. Okey, Hairil. Tanya apa Hairil? Saya Ustaz. Dalam dia. Tanya apa? Tak ada. Okey. Dan telah mengeluarkan oleh Tabrani. Bermula perempuan itu tiada menunaikan dia akan hak-hak Allah Ta'ala hingga mendatangkan ia akan hak suaminya sekalian. Maknanya orang perempuan ni dia tak tunaikan hak dia kepada Allah. Sampailah dia menunaikan hak suami dia. Dan jikalau mengenaki dia akan dia. Dan padahal dia berlatar berlapis unta, janganlah meregahkan dia akan diri dia. Ini sama macam hadis yang muka surah 41 lah. Ini bidalan dia kalau atas kenderaan pun kalau suami panggil ke apa ke, kalau boleh pergi, pergilah. Maknanya jangan dihalang suami ni untuk pegang dia ke apa, itu maksud dia dalam maksud yang lain. Jangan suami pegang tangan kita rentak. Itu salah. Kalau kita rasa tak selesa, mungkin keadaan tu tak sesuai ke, tak selesa ke, panas ke apa ke, dia cakap bang, jangan abang panas lah bang. Cakap elok lah begitu. Pokoknya suami ni dia bila dia lepaskan tangan dia tak rasa apa-apa dalam hati. Kita kata teruk sangat, memang teruk sangat. Masuk syurga memang teruk. Syurga ni memang dia payah. Lepas tu nak kena faham kaedah dia. Tapi kalau dah biasa, buat tak ada apa-apa. Dah biasa dengan cakap suami tak ada apa-apa. Tapi kalau dah biasa melawan, tiba-tiba belajar ni nak ubah, oh itu sangat payah. Kenapa? Kita telah dikerumuni oleh tentera adat. Kenapa tentera adat? Kita dah biasa lawan cakap dia. Kita dah biasa argue dengan dia. Kita dah biasa paksa dia dengar cakap kita. Dia tak dengar cakap kita masam muka, kita mengamuk, kita gitu, kita gini, kita bagi alasan, gitu gini. Tak nak bercakap dengan dia. Padahal kita dah berdosa tu. Akhirnya suami dia malas, ikut aja. Suami dia malas, ikut aja. Akhirnya suami ni ikut semua cakap dia. Dan paling menakutkan, apa benda yang berdosa pun suami dia ikut. Ni yang sangat susah ni, sangat menakutkan ni. Umur dah berumur, dah 50-60, baru baca menghimah. Oh, dosa. Nampak? Nak minta maaf suami, malu. Nak minta maaf suami, ego. Nak berubah macam mana nak minta maaf suami ni? 30 tahun. 30 tahun lawan suami. Tahu tak? Pintu neraka dah buka terluas untuk dia. Dia tak sedar ni. 30 tahun dia lawan suami dia. Apa suami cakap dia argue. Suami kata jangan buat macam ni. Dia tak kira dia buat juga. Kata abang tak suka banyak pasal. Ni dia bercakap Suami dia lah maafkan isteri. Tahu. Banyak silap dia buat ni. Orang suami dia. Nanti kat akhirat suami dia minta. Walaupun suami dia diam. Kadang-kadang suami dia claim. Kat sana tak ada kira suami isteri ke anak-anak ke apa benda ke. Sana dia tak kira. Orang manusia nak selamatkan diri daripada neraka. Dia akan cari dalam Quran kata. Yang belajar tafsir. Dia akan cari orang yang dikenal dulu. Dia bangun dari kubur tu. Dia cari siapa orang dikenal. Keluarga dia, kawan-kawan kerja dia dikenal. Kenapa? Dia nak tunggu orang yang bicara. Dia akan datang. Dia akan claim. Orang ni buat saya pergi dekat dunia tu. Padahal close friend ni. Padahal suami isteri. Isteri pula cakap suami. Ni suami saya dulu ni. Tak ajar saya gini. Tak biarkan saya gini. Dia nak depend diri dia. Supaya apa? Bila dia bicarakan suami tu salah, dia boleh ambil pahala suami dia. Dia boleh ambil pahala suami dia. Kalau pahala suami dia dah habis, dia boleh bagi dosa dekat suami dia. Masa tu tak kira. Suami isteri pun tak kira lah. Kenapa takutnya manusia, dia try dia punya best untuk lepaskan dosa daripada orang lain. Termasuk pada kawan dia, termasuk pada majikan dia. Kita ada majikan tu own the company. Nanti kita, majikan dia nampak lah. Orang ni ambil pensel ni bawa balik, orang ni ambil kertas ni bawa balik, orang ni tipu claim, orang ni tipu overtime, orang ni tipu off-station.
orang ni ponting tapi tak tahu dia ponting, gaji dia bayar macam biasa, waktu tu dia akan claim one by one. Okey, kau ponting, okey gaji kau dulu banyak ni, patut tak halal kau ambil duit aku. Sekarang ni dekat padang mahsyar kau tak boleh ganti dengan duit. Okey, aku nak pahala kau. Dia akan claim dengan Allah. Dia minta dengan Allah, minta malaikat adil dia. Tahu tak cerita ni akan berlaku? Cerita ni akan berlaku. Sewa rumah, malam-malam lagi tak bayar. 2 bulan tak sewa rumah. Tiba tengok dah hilang lagi dah. Nanti keakhiran nanti, tuan rumah akan minta 2 bulan tak habis sewa aku. Sekarang ni tak boleh bayar dengan duit dah. Duit tak ada dah, tak laku dah. Aku dah pahala kau untuk ganti apa yang kau buat dalam bumi. Tahu tak? Benda ni akan berlaku. Maknanya tidak ada yang akan dizalimi nanti. Hatta keluarga pun akan claim dengan orang ni akan claim orang ni. Pekerja akan claim dengan majikan akan claim dengan pekerja. Itu dikatakan bayar membayar. Dalam kitab apa? Mustika hadis. Lepas habis bayar membayar ni, claim orang ni minta, orang ni bagi, orang ni pulang apa semua dengan pahala dosa ni. Transaction tu akan berlaku tu. In out. Dah settle. Barulah orang ni ditimbang dosa dan pahala dia di mizan. Kalau banyak benda yang orang claim kita ngumpat orang, kita kata orang ni gini, kita buat gini kat orang ni, dan dia tak maafkan kita kat dunia, atau kita tak sempat nak minta maaf, kat sana nanti bicara dia panjang lah. Akhirnya Rasulullah kata, jadilah orang itu muflis. Yang kita takut nanti bini kita claim kat kita pun buat kita muflis lah. Jadi dia kata dia tak pernah tegur aku pun, aku pakai seluar ketat gitu. Dia kata aku cantik lagi ada. Isteri ni dia nak claim supaya apa? Dosa-dosa ni terlepas pada orang lain. Atau dia boleh ambil pahala suami dia. Dan suami juga akan kata pada isteri. Dia kena kalau depend dia, saya dah cakap lah. Ni tangan saya saksi, mulut dia saksi. Saya dah cakap dengan dia, tak ikut. Jadi lepaslah urusan dia. Lepas urusan dia. Oi, masa tu tak ada darling-darlingnya, tak ada lah. Tak ada. Anak pun tak kira dia claim dekat bapak dia. Bapak pun tak kira dia claim kat anak ni. Padahal kat dunia ni bukan kasih sayang sangat ni. Tak jumpa rindu-rindu. Tapi kat akhirat ni tak kisahlah. Semua akan nafsi-nafsi nak lepaskan di sini. Tu jaga-jaga. Suami jaga-jaga. Kitab ni untuk isteri taat pada dia. Tapi kalau dia juga buat silap, isteri akan boleh claim juga kat dia. Tidak ada akan, seorang pun akan terasa dizalimi nanti di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Okey. Tanya. Kak Tifah tanya. Minta maaf Ustaz, saya nak tanya berkenaan dengan hadis ni. Ustaz tulis diriwayat oleh At-Tirmizi dari Muaz bin Jabal. Lepas tu kat bawah ada pula riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ibnu Majah ni, ini ada 2 perawi. Dia ada 2 perawi. Kat sini dia tulis 1 perawi je. Muaz bin Jabal ni yang menceritakan. Okey. Dia menceritakan Rasulullah cakap macam ni. Dia menceritakan. At-Tirmizi ni ialah pengumpul hadis. Ibnu Majah ni pun sama pengumpul hadis. Dekat sini dia tulis ni dalam Sunan Ibnu Majah, nombor hadis ni nombor sini. Di Sunan Ibnu Majah ni tulis nombor hadis. Itu je. Tak ada apa-apa. Okey. Kalau Lina tanya. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya suami dia dah meninggal, tapi sebelum dia meninggal tu dia isteri ni tak pernah berapa belas tahun dah tak pernah melayan suami dia, tak, maksudnya dua asing-asing lah, tapi dia tak bercerai. Lepas tu suami dia cakap dia reda, dia maafkan isteri dia apa yang isteri dia buat kat dia. Macam mana tu Ustaz? Isteri dia Boleh maaf lah, tak apa. Boleh maaf, dia maaf lah. Itu dah sebaik dia maafkan tau. Dia maafkan lah, dia kata tak, walaupun isteri dia buat salah. Memang dia maafkan. Tapi tahu tak 18 tahun yang dia tak duduk dengan isteri dia ni, dia asingkan diri ni, tahu tak 18 tahun tu Allah tak terima amal dia. Kenapa? Dia lari ke suami dia. Lari ke suami bukan dosa kecil tau. Duduklah tahajud pun, lari ke suami berdosa. Kan ada kita dah baca kan, orang yang tidak diterima sembahyang dia.
Hamba yang lari dia Tuhan. Kita baca kan? Ingat tak kita baca muka orang tu tadi? Memanglah kalau suami dia maaf dia, dosa tu terlepas lah. Tapi dia tahu tak yang Allah tak terima sembahyang dia? Semayang saja ke atau segala amal ibadat dia? Iman ibadat tak tiba tau. Dia dalam laknat Allah. Ada sini ni. Mestilah nak mati tu kalau dia maafkan okey tu. Kalau perempuan yang masam muka dengan suami pun dikatakan Allah tak terima sembahyang. Kalau perempuan lari dari suami macam mana? Saya ada dengar benda ni lah orang buat. Dia sakit hati dengan suami dia belah, dia cabut, dia tinggal tempat lain ni. Suami pun tak kuasa nak pujuk apa, suami dia biar je lah. Tahu tak dia nak keluar rumah tu, dah berusaha. Dia keluar rumah tanpa izin suami dia. Dekat sana pula dia keluar sana, keluar sini, pergi kerja sana ni. Tanpa izin suami dia, berusaha lagi. Dia tak uruskan tanggungjawab dengan suami dia, berusaha lagi. Tahu tak dia sedang berusaha di dalam Allah. Kalau kita rasa sampai peringkat tu, kita tak boleh tengok muka suami kita. Kita rasa sampai peringkat tu, kita tak nak balik dengan suami kita kena buat satu cara supaya dia bukan suami kita lagi. Buat satu benda yang dia bukan suka. Pergilah, carilah pejabat agama. Kata saya dah tak boleh dah hidup dengan dia. Bagilah apa cerita, apa alasan yang logik, bagilah. Macam apa dia cerita benda sebenar. Nanti pejabat agama panggillah suami dia bincang macam mana ni. Suami isteri awak ni dah 2 tahun tak nak hidup dengan awak macam mana ni. Dia akan tanya awak nak lepaskan tak? Kalau saya tak nak lepaskan, saya nak suruh dia balik. Dia balik. Kata tak nak balik. Suami dia jahat. Ceritalah jatuh suami dia tadi. Supaya mahkamah ambil tindakan. Menurutkan pasal ke, apa benda ke. Tapi apa yang orang buat, dia tak pergi pejabat agama, tak pergi apa, dia keluar je. Suami dia tahu dia kat mana. Suami dia panggil dia balik ke, tak balik ke, tu tak tahulah. Dan dia duduk bertahun-tahun. Sampai suami dia mati. Kalau suaminya keluar tak berdosa. Jangan kata tak adil tau. Suami dia boleh dia keluar 2 bulan ke apa benda, pergi dakwah ke, pergi kerja ke apa, tak ada dosa pada isteri. Kita kata ni tak adil, bukan soal tak adil. Memang syariat kata begitu. Tapi isteri tak boleh buat. Kalau kita rasa kita tak boleh hidup dengan dia buat kita macam ni, kita rasa tak boleh, tak boleh, kita kena cari jalan, kita kena lepaskan diri kita. Kalau ada konseling tak boleh, ni tak boleh. Jangan duduk asing-asing, tinggalkan suami, nanti berusaha. Faham tak? Ini yang ramai orang buat tau. Tiba-tiba dia tak duduk sebumbung. Bila tak ada sebumbung, pahala suami dah tak ada dah. Pahala pada suami, senyum dekat suami, pegang tangan suami, apa benda suami, sediakan makan suami, kosong, tak ada. Dia kata dia lebih tenang. Tahu tak, tanpa dia sedar, suami ni ada rasa hati, kenapa dia tinggalkan aku macam ni, dia biarkan aku macam ni. Tahu tak, dia kata dia tenang, duduk seorang tenang. Itu tenangnya pura-pura, tenangnya bohong, sebenarnya di dalam laknat Tuhan. Syaitan duduk dengan dia bagi dia tenang, baguslah kau duduk seorang, tak payah kau pilih dengan suami kau. Kalau gitu tak payahlah kahwin, betul tak? Sebab tu ada jalan keluar. Ada jalan penyelesaian. Ada konseling, pejabat agama nasihat dari sini, awak ni suami isteri, awak duduklah sama. Dia tak boleh. Buatlah cara lain. Jangan biarkan kita berusaha, tahu. 10 tahun pergi duduk lain. Kontak tidak, itu apa nama suami isteri tu, kawan-kawan pun kontak. Ada WhatsApp ni tak ada, hilang. Senyap. Tapi isteri tahu dekat sini. Suami tahu. Mereka buat cara masing-masing, tetapi dia tak bercerai. Kenapa? Ada yang malu nak jadi janda. Ada yang malu nak jadi duda kadang. Hina, nampak rasa macam hina. Ni berat lah. Itulah bukan rumah tangga dah. Rumah tangga ni duduk bersama. Saya tak faham lah kadang-kadang dia buat apa. Dia buat macam style orang putih. Tu style orang putih tak? Dia tak style orang putih. Kadang-kadang dia pergi biar bergaji ni. Bila bercerai ni.
Dia kata mesti cakap baik. Dia keluar tiap kali, dia pergi tangan, dia pergi makan sama. Pernah tengok tak orang bayi tu? Nak suruh khabar tu. Ah, kau. Macam orang putih lah. Bukan suami isteri tapi jadi best friend. Kalau dia jadi best friend, kau dah berjumpa kau apa kan, takut terjebak pada benda-benda tak baik, betul tak? Tapi bila jadi suami isteri, dia bergaduh, dia berapa, tahu tak syaitan dalam permainan ni, syaitan ada, nafsu ada, syaitan ada, nafsu ada, syaitan ada, nafsu ada, syaitan ada, nafsu ada. Ah. Tak kisahlah suami tu menyusahkan isteri apa, pergi report. Kalau dah tahu hati, pergi report. Ada jalan keluar, jangan menderita tau. Ah. Lalu kata ustaz, kita dah report terkenalkan anak-anak. Ah, sabarlah, tahanlah. Tu macam mana? Betul tak? Tahan. Kalau rasa apa ni tak bagi nafkah, pergi report. Dia dah baca dan dulu taklid. Kalau kita nak cari jalan keluar lah. Kalau tak nak, tahan lah. Nanti apa, betul tak? Setiap malam nangis, tahan lah. Apa yang cakap? Kita ada dua pilihan je, sama ada kekal atau tak kekal kan? Kita nak suruh dia berubah. Senang ke nak suruh dia berubah? Dia tanyalah. Kita nak berubah pun diri kita bawah kawalan kita, diri kita bawah kawalan kita pun susah kita nak berubah. Betul tak? Mungkin satu zaman dulu kita make up, kita pakai baju ketat, kita pakai apa benda. Nak berubah cara hidup lah. Tak nak pakai baju ketat, tak nak bergaul dengan lelaki perempuan, banyak semayang, banyak zikir, banyak mengaji. Senang ke? Lepas tu masa dulu mungkin kita alami. Senang ke? Diri kita tau. Diri kita yang kita kawal. Everything is under our control. Pun susah. Betul tak? Inilah kepula kita nak harap orang lain berubah. Mana-mana lagi senang. Diri sini nak berubah lagi senang ke? Orang lain nak berubah lagi senang. Mana senang? Diri sendiri. Diri sendiri betul. Tahu kita kawal. Tapi kita dah tiup pengalaman kita sendiri nak berubah payah. Dia tak apalah, sabarlah. Harap-harap dia berubah. Okey, fine. Sabarlah. Okey lah, sabarlah. Sabar. Tak apa, saya akan turun doa dia berubah. Tak apa, lagi bagus. Okey, sabar. Jangan buat macam orang putih lah. Tahu orang putih, dia dah bercerai, dia pergi berpegang tangan, dia pergi jumpa, dia dating. Dia kata as a best friend ke, good friend ke, apa-apa nama lah. Pergi jalan sama. Jadi co-parent. Co-parent lah. Tapi jangan kau jadi dua-dua. Kau dah bukan pasangan suami isteri. Betul tak? Betul tak? Kalau kau nak begitu, kahwin lah balik. Oh, kahwin tak boleh. Kahwin bergaduh. Bilanya halal dia jadi bergaduh. Bilanya tak halal dia tak bergaduh. Pelik sungguh. Betul tak? Siapa yang main peranan tu dalam perbuatan ni? Siapa yang main peranan ni? Siapa yang atur kehidupan begini ni? Bila dia bercerai, dia kau baik. Tahu tak? Bila berkahwin dia bergaduh. Siapa yang main peranan ni? Mesti ada orang yang main peranan ni. Ada makhluk main peranan. Nafsu diri main peranan. Nafsu dia tak faham agama. Keluar surat khabar, lepas bercerai boleh makan bercanai ni, boleh sembang, boleh gurau-gurau. Tak payahlah bercerai. Betul Kenapa? Kita takut lah kenapa budaya orang putih ni. Ni orang putih macam buat ni. They agreed upon. They agreed. Okay, kita berbesar. Tapi we a best friend. They agreed, dia kita sama. Okay, anak kita jaga sama. Kita jadi macam orang baik. Tapi untuk ikat, tak boleh. Masing-masing nak rasa bebas tak nak diikat. Tak diikat jangan kahwin. Betul. Itu punca dia, kita tak nak belajar agama lah. Kita buat dosa dah boleh sedar. Dan harus perempuan itu puasa sunat. Dan tiada harus. Perempuan itu puasa sunat. Okey, tanya. Siapa kadang yang tanya? Ustaz, saya nak tanya boleh? Kalau macam main saham, ini tak ada kena main saham, duit tu halal ke haram? Dia bagi ke wife dia nafkah macam tu boleh? Kita main saham dia bayar syarikat tu labur apa? Macam broker tanah ke? Tak kira lah apa benda, kita kena tahu. Kita sendiri kena tahu dia labur dekat mana. Dia broker tanah, syarikat ni jual beli tanah, dia cara dia macam mana? Dia ada pinjam riba ke, tak ada riba ke, apa benda ke. Kita tahu company tu buat apa.
Kalau cara berniaga tu tak ikut syariat, kita labur kat sana, pelaburan tu tak sah. Kalau dia macam bayar zakat ke bagi nafkah semua tu kira tak betul lah ya? Tengok pada hasil Tak macam kisahlah solat tu. kalau orang berniaga tak betul bayar zakat kadang. Lepas tu ada bayar zakat. Kita telat letak duit dekat dia, kita kena baca profil dia, kita kena pastikan pelaburan ini, apa yang dia berniaga itu mengikut syariat. Baru kita boleh labur. Kita jangan ikut orang labur, kita labur. Lalu kita tak tahu apa dia labur. Entah, aku dapat untung, aku ambil je. Ini bahaya ni. Kita kena study apa dia berniaga lah. Apa dia berniaga. Kalau dia berniaga ni ada benda-benda yang tak elok lah. Dia labur dekat ini, syarikat ini, dia ada jual venture syarikat ini. Dan syarikat ini bukan perniagaan yang dibuat oleh orang Islam. Kadang-kadang benda-benda makanan yang tak halal kan benda lah. Apa-apa yang kita tahu lah kan. Ada judi ke, ada benda ke. Kita pergi labur dekat company tu. Dan company ni dia ada anak-anak syarikat yang berniaga dengan syarikat betul. Dan keuntungan sebahagian ni masuk pada parent company ni. Dan kita labur kat parent company ni. Dan kita, maknanya keuntungan ni ada subhat dalam tu. Lepas tu kau nak labur, kita sendiri kena baca. Dia berniaga apa. Ada tak dia punya ahli lembaga panel syariat dalam tu. Kalau kita tengok director ni semua non-Muslim, mana dia faham berniaga syariat macam mana? Betul tak? Kalau semua director non-Muslim, takkan dia keluar zakat? Mana dia faham zakat ni apa? Itu semua nak kena perhati lah. Baru labur. Okey. Lagi nak tanya apa? Dan tiada harus, maknanya tiada boleh perempuan itu puasa sunat. Sunat. Dengar dengan izin melainkan dengan izin suaminya. Maknanya kalau besok nak puasa hari Senin, tanya suami. Bang, nak puasa. Kalau besok puasa qadha, kalau lah bilangan qadha tu sedikit dan rasanya boleh lagi qadha waktu lain, masa panjang lagi, katakan nak puasa ni qadha 3 hari. Sekarang ni baru bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Maknanya ada masa lagi. Dia boleh bincang dengan suami bincang dengan dia. Nantilah qadha kemudian lah. Kita boleh. Walaupun puasa wajib. Itu dia boleh bincang dengan suami dia. Tapi kalau puasa sunat, kalau suami dia kata, besok dia puasa. Besok dia puasa. Besok dia puasa. Maka jika berbuat ia, nescaya berdosalah perempuan itu. Habis dia kata, Ustaz, kalau tak puasa sunat, tak dapat pahala. Dia tak puasa sunat sebab taat pada suami, pahala dia jauh lebih besar daripada dia puasa sunat dengan tanpa izin suami dia. Kenapa? Itu tak jadi pahala dah. Itu jadi dosa. Dia kata, Ustaz, rugi je tak dapat puasa Muharram. Puasa hari Arafah. Suami tak bagi. Taat pada suami, tak puasa kenapa? Suami saya tak bagilah puasa. Itu besar pahala dia lagi daripada puasa sunat. Ini yang orang perempuan kadang-kadang tak terima. Sebab apa? Dia tak nampak taat suami ni puasa. Apa pahala yang sangat besar, dia tak nampak. Dia faham baca Quran, dia faham puasa ni pahala besar. Dapat ampun dosa setahun. Itu betul. Tapi kalau taat suami ni, hukum dia wajib. Puasa ni hukum dia sunat. Kalau dia kata tak puasa esok. Tak puasa. Apa-apa alasan lah. Kalau tak ada alasan, dia kata tak puasa lah. Dah. Cukup. Tak puasa. Dia tak berpuasa tu, lagi besar pahala dia daripada dia puasa tapi dia suami. Okey, Cikgu Cik tanya. Ustaz, kalau suami isteri duduk berjauhan, perlu ke dapat izin daripada suami untuk isteri berpuasa sunat? Perlu. Perlu juga. Kita cakap dengan dia. Duduk jauh ke, nak keluar rumah, kena cakap dengan dia juga. Dia duduk jauh, kita duduk sini. Dia duduk Johor. Ada kawan datang, ajak keluar. Bang, ni nak keluar ni bang. Ada kawan ajak dia keluar. Ambil lah, pergi. Kalau keluar tu, tapi kalau puasa sunat, tak ke mana-mana pun kat rumah. Tak kira. Tak kira. Dia tak kira musafir tak musafir, tak kira lah. Kecuali suami dia ni dah bagi blanket approval, saya pun tak ada rumah, awak pun duduk jauh. Bila-bila nak puasa sunat, saya izinkan. Bila-bila nak keluarlah saya izinkan. Kalau dia kata gitu, okey.
Cuma isteri jangan ambil kesempatan lah. Maknanya cakap dia, nak keluar pergi penting, keluarlah. Kalau nak keluar mana-mana suka hati nak pergi mana kampung, ini tak boleh lah gitu. Pada saya tak boleh lah. Maknanya kita tak ada kawalan lah, betul tak? Apa kita suami ni kena ada kawalan kat dia sebab dia terdedah kepada benda tak baik. Benda yang tak baik, terutama dia keluar seorang. Kita boleh kata, okay, saya sekarang ni ada kat Johor, awak ada kat KL. Awak nak pergi Kedah ke pergi mana seorang pergilah. Tak boleh cakap itu. Kenapa? Dia tak boleh keluar tamu haram. Betul tak? Habis isteri dia keluar, dia kata suami saya bagi. Kalau perempuan tak boleh keluar tamu haram, dua marhalah, walaupun suami dia bagi, suami dia berusaha dan dia berusaha. Sebab bukan suami dia pemegang syariat. Suami dia pelaksana syariat. Ni ramai orang perempuan tak faham yang gini. Dia make-up, dia keluar, dia kata suami saya tak kisah. Bukan suami tak kisah. Syariat kata kisah tak kisah. Syariat dulu. Kalau suami dia kata okey, syariat kata tak okey, suami dia dayus. Kalau syariat kata tak okey, suami dia kata tak okey, isteri buat juga, isteri berusaha. First ialah syariat. Ramai orang perempuan kata suami saya tak kisah. Kalau dapat suami tak kisah pun berusaha juga sebab benda ni boleh tak boleh. Dia pergi obsession dengan lelaki. Satu kereta pergi sampai Kedah malam-malam makan keluar makan sama. Dia kata suami saya tak kisah. Itu kan tak kisah, itu dayus. Kalau tak kisah dia nama dayus. Biarkan isteri dia buat dosa kan. Ansur tak nak cakap, tak tegur apa. Dia pun tak tahu. Kadang-kadang dia kata ustaz tegur macam mana, dia bayar di rumah. Ni berat. Sebab tu kalau nak diri isteri, jangan depend pada isteri berduit. Yang bakal tertutup mulut kita nak tegur dia. Ni banyak orang buat kan. Isteri bayar duit kereta dia. Nak cakap kan, nak cakap awak jangan kerja macam ni lah. Awak kerja ni campur suami isteri, campur lelaki orang, campur apa benda kan kawan lelaki. Awak ni gini-gini, pakai gini-gini. Make-up. Bang, kalau saya tak kerja, siapa nak bagi kerja bang? Senyap terus. Okey. Tak perlu saya ni tanya. Ustaz nak sambung tadi. Kalau misalnya masa suami isteri berjauhan, apa pandangan Ustaz? Bila isteri minta suami, minta izin suami keluar, dia kata, okey bagi saya duit. Setiap kali gitu, dia minta izin keluar, okey saya bagikan tapi bagi saya duit. Apa pandangan Ustaz? Sekali isteri minta suami keluar, dia kata boleh bagi saya duit. Ya. Untuk bayar tol ke apa ni? Apa-apalah. Kalau dia kata nak minta duit, kita duit tak keluar. Kenapa sampai nak kena minta duit nak bagi isteri keluar pula? Pelik pula. He's taking an advantage sebenarnya. Kalau 20 kali keluar, sekali keluar 200, RM2,000. Dia mengambil kesempatan. Boleh keluar, saya izinkan awak bagi saya duit. Tak diajar dan syarat itu pun. Betul tak? Bukan suami yang minta isteri duit, isteri yang minta suami duit. Betul tak? Sebab suami yang kena tanggung dia. Ni dia ambil kesempatan ni. Kalau lagi itu, kalau 4 bini kaya dia. Ruzani nak tanya. Faridah nak tanya. Tanya. Faridah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya macam kes yang tadi tu setiap kali keluar kena bayar duit. Ustaz kata tadi tak ikut syarat kan? Betul. Boleh kita taat ke suami macam tu? Kena taat. Selagi dia kata tak boleh keluar, tak boleh keluar. Hukum tak boleh keluar. Hukum dia tak boleh duit. Tetap kita boleh keluar lah. Sebab dia bukan soal duit, soal dia tak izin. Dia tak izin. Jadi dia boleh keluar lah. Tapi barang dia pelik lah sikit. Itu boleh mengadu dengan tadi tu. Pelik. Bila nak minta dia keluar, dia tak minta duit saya. Kalau tidak, dia gunakan power dia untuk dia dapat duit. Itu salah tu. Lain-lain hal dia tak kisah isteri dia. Belajar pada ain ke, faham kuliah ke, faham tauhid ke, faham PK ke, faham bahid ke, tak kisah. Ini lelaki. Saya cakap dengar lah. Tak guna. Betul cakap. Pada syariat tak nak peduli. Dia fikir duit isteri dia. Nanti kaya nanti dia jawab lah. Kaya nanti isi tunjal kepada dia. Ni lelaki ni, ya Allah. Tak pernah ajar aku agama ni. Kat dunia. Allah akan diri. Teruk.
Tapi isteri dia tak berdosa kalau dia tak pergi belajar juga. Sebab tu fardu ain. Lepas tu kalau suami dia kata, kau tak boleh keluar fardu ain, dia boleh keluar. Suami dia marah, dia boleh ngadu pihak tadi. Saya nak pergi belajar agama, wajib atas saya, dia pun tak boleh ajar saya. Boleh ngadu, pergilah ngadu. Memang orang perempuan dia tak nak ngadu. Dia pendam. Lepas tu dia bercerita. Betul saya kat ni? Dia cerita merata. Dia cerita suami ni keburukan merata pada orang. Tapi tempat yang dia boleh cerita, yang dia patut cerita, pejabat gadi, agama tak nak. Pada dia kau pejabat gadi, agama pergi, maknanya dia punya perkahwinan dah habis. Bukan, itu yang salah faham. Kita nak bincang, nak tengok macam mana cara terbaik yang buat oleh seorang isteri, apa tindakan yang kita boleh buat. Apa rundingan yang kita boleh buat untuk betulkan suami. Tapi sebenarnya saya cakap cara purata lah, cara kasar perempuan ni, kalau dia salah pilih suami, dia akan ada masalah yang besar. Lebih masalah lagi daripada lelaki salah pilih isteri. Saya cakap betul ni. Sebab suami ni dia boleh lepaskan isteri ni anytime. Tapi isteri ni nak minta lepas dua suami ni, ni dia akan makan masa sikit. Tapi dia tengok pejabat gadi yang kawan cerita, kejap je, 3-4 bulan selesai. Tak macam dulu lah. Okey, nak tanya apa lagi? Riza. Tanya. Maka jika perbuat dia nescaya berdosalah perempuan itu. Tanya apa? Makan banyak ni. Ada soalan ke? Okey. Maka jika perbuat ia nescaya berdosalah perempuan itu dan tiada lagi diterima daripadanya akan puasanya. Tu saya kata kena minta izin. Dalam saya kata minta izin, kita minta je lah izin. Sebab tu kalau tak ada hubungan yang baik tak ada hubungan yang baik dengan suami selalunya dia ada masalah lah. Okey, tanya lagi. Siapa angkat tangan? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. ada salah seorang daripada saya punya saudari lah. Suami dia memang tinggalkan dia. Tapi kami kata minta lah cerai kan. Tapi dia kata dia tak nak. Sebab dia kata lepas ni pun aku bukan nak kahwin pun. Macam mana kedudukan dia? Dia nak keluar rumah ke apa. Sama lah. Dia kena minta izin lah. Minta izin juga ya? Sebab dia suami tu tak ni pun dia. Tak kontak-kontak dia. Tak kontak, dia kena pergi tujuh tuan nikah, suami dia dah lapar taklik. Kalau aku meninggalkan isteri aku 4 bulan ke berbulan kamariah kan ada dalam lapar tu kan. Tapi dia tak nak bercerai dengan husband dia sebab dia kata dia kalau dia nak cerai, dia kena cari suami dia. Dia kena cakap dengan kadi. Sekarang ni suami saya hilang dah berapa bulan. Kadi akan kata, okey, kalau suami yang hilang, awak boleh keluar rumah. Atas apa, keberadaan kadi. Sebab awak nak cari permission tak ada. Betul tak? Tapi dia kena betul-betul ikhlas cakap, dia tak tahu suami dia kat mana. Kalau suami dia tak balik 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia kata dia tak nak bercerai. Maknanya dia sabar tunggu suami dia lah. Agaknya. Bercerai ni bukan soal nak kahwin tak kahwin. Memang selagi dia tak bercerai, tak boleh kahwin. Tapi dia terikat sebagai isteri. Dia masih terikat sebagai isteri. Dia nak keluar rumah, nak kena minta izin. Dia nak puasa sunat, dia kena minta izin. Banyak urusan-urusan yang tak wajib, dia kena minta izin. Pergi umrah, haji semua. Pergi umrah semua. Hatta haji pun kalau suami tak bagi, kalau haji tak bagi pergi. Haji kalau tak ada mahram, kalau haji lagi pergi dah perempuan. Yang kita tengok yang sekarang berlaku lah. Jadi dia kena minta advice dengan pejabat kadi. Macam mana ni, suami saya dah hilang. Kalau suami itu hilang, selama beberapa tahun, kadi berhak untuk declare yang suami dah mati. Seperti mana kisah Lieutenant Wari. Tahu Lieutenant Wari tak? Kuantan pergi ke Labuan, dia naik jet. 3 jet. Dia queue. Dia konvoy.
dia masuk satu kelompok apa? Awan. Yang belakang ni 3, 2. Yang Januari tengah masuk awan. Yang kawan yang belakang masuk awan. 2 dia keluar. Yang satu ni hilang. Januari ni hilang. Tak tahulah hilang jatuh ke, hilang apa ke, tak tahulah. Jadi lepas beberapa tahun, tak silap saya 7 tahun, orang tentera bawa kadi, bawa naik, tunjukkan tempat yang dia hilang tu. Akhirnya kadi memutuskan dia mati. Walaupun tak jumpa mayat, tak jumpa apa. Jadi fine. Kadi putuskan yang suami dia mati, dia boleh lepas edah nanti nak kahwin ke apa benda ke, tapi dah 7 tahun ni. Nak bagi harta pusaka ke, yang tinggal ke, setelah kadi memutuskan dia mati. Dan syariat ada. Tak silap saya 7 tahun atau 3 tahun, saya tak ingat lah. Adalah dia punya nasihat cerita itu. Okey. Kalau dia dah lama, suami dia tak balik, dia kata nak bercerai pun nak buat apa, tahu tak dia terikat dengan suami dia lagi. Tahu tak dia terikat suami lagi. Banyak benda nak kena minta izin suami tau. Keluar rumah, nak musafir. Kan banyak benda kan? Sebab dia masih dipanggil suami isteri. Memanglah suami ni akan berusaha lah. Tak bagi ni suami berusaha satu hal. Kedudukan dia berdosa ni satu hal juga. Dia keluar sana, dia keluar sini, dia pergi kedai, dia supermarket. Kecuali suami dia kata, saya izinkan apa saja awak buat. Nak keluar rumah, keluar rumah. Nak pergi kerja, pergilah kerja. Tapi suami ni tak berusaha lah, dia tak ambil tahu pasal isteri dia. Belajar fardu ain, tak belajar fardu ain. Betul tak semayang, betul tak nafkah batin tak bagi. Nafkah batin tu apa? Itulah didikan agama. Ni yang orang tak ramai tak buat ni. Dia kata kenapa dia nak bercerai? Sebab dia kata aku bukan nak kahwin lain, bukan soal kahwin lain. Ni yang tak faham. Terikat sebagai isteri. Dia kata lantak lah. Tu pulang lah, tu fahaman dia gitu. Kak Su? Ustaz, bagaimana sekiranya seorang suami yang tidak menyukai keluarga isterinya, maksudnya mertuanya, kerana ibunya tu, mertuanya lah, ibu mertuanya seorang suri rumah dan ayah mertuanya seorang OKU, dan dia tidak suka kepada isterinya yang menghulur duit kepada kedua orang tuanya. Bukan tidak mengizinkan, tapi dia tidak suka dan menyebabkan dia sering menyusahkan isterinya. Supaya isteri tu tak cukup duit untuk nak bagi kepada kedua ibu bapa dia. Macam mana? Dia kalau patutnya, isteri dia kerja tu atas izin dia. Atas izin dia. Atas izin dia. Kalau dia rasa, masa nak kahwin nanti, isteri dia ni akan tolong mak dia. Mesti dia tolong mak dia OKU. Betul tak? Kalau dia rasa dia tak suka, tak payahlah kahwin at the first place. Pasal dia boleh apa? Sepatutnya. Tapi biasalah orang bercerita ni semua okey, betul tak? Dah kahwin pun nampak. Boleh katakan dengan apa? Dengan isteri dia, jangan bagi duit. Isteri dia tak tahu bagi duit. Sebenarnya gitulah. Sebab apa? Isteri dia kerja ni atas izin dia. Isteri dia kena pandai-pandai lah pujuk suami dia macam mana. Betul tak? Okey, terima kasih. Kalau isteri dia kata, saya nak tanggung juga mak bapak saya tak boleh, saya kena tanggung juga, awak tak bagi dia tanggung juga. Cari jalan keluar lah. Tak payah jadikan dia suami kita, apa sangat. Kita balikkan mak kita, tanggung mak kita. Betul? Daripada bergaduh, tiap bulan bergaduh. Saya tak tahulah macam mana boleh hidup gitu kan. Dan ni tak ada rundingan yang baik. Atau suami ni jenis yang tak nak kompromi tau. Pada situ dia gunakan hak sebagai suami. Tak boleh. Dia kata gitu. Tapi malangnya pada didikan dia tak bisa cakap aku suami aku didik kau. Tak cakap. Ini banyak berlaku ni. Lepas tu saya kata kalau salah pilih suami ni masalah. Jadi apa pun kalau kita pergi belajar agama pun first dia akan cakap apa? Runding. Tanyalah pasangannya masalah. Dia tak akan buat urusan lagi. Cuba runding. Nanti dia panggil suami, cuba runding, dah runding tak boleh, baru dia akan bagi option lah. Nak macam ni ke, nak pasak ke, nak apa benda ke, bagi option. Tu saya kata kalau dengan suami dah tak boleh runding, berat lah. Ni antara berat yang ditanggung oleh perempuan.
Okey. Rozaini, tanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Salam. nak tanya, kalau seorang wanita tu dia berkahwin dengan bangsa lain lah. Lepas tu suami dia tu memang dah masuk Islam. Suami dia benarkan dia puasa boleh, solat boleh, semua boleh. Kecuali satu je suami dia tak benar, pakai tudung. Macam mana tu Ustaz? Report punya agama lah. Mana boleh ada suami sini? Dia berhak meminta pasal tau. Dan mahkamah akan senang bagi. Tadi pergi cuba. Tapi kalau isterinya tu dia sayang suami dia tak nak bercerai ke mana? Tak nak, tangguhlah dosa dari tudung. Siapa yang tanggung Sayang dosa? suami ke sayang Allah? Tu soalan Jadi dosa tu siapa tanggung Ustaz? dosa isteri tanggung lah, bukan tudung. Betul tak? Suami memang tanggung. Suami memang tanggung. Tapi isteri dia tanggung sendiri. Betul. Sebab dia tanggungjawab ke tudung ni Ain. Ain ni bukan dia. Kau sayang Allah ke, kau sayang syariat ke, kau sayang suami kau? Dia kata. Betul tak? Kita nak utama Allah suruh ke nak utamakan suami suruh? Suami suruh benda tak baik. Tak dia ke tudung. Kita ikut apa? Betul tak? Sama macam suami kita orang semayang. Boleh kita kata, saya tak semayang tak dosa, suami tak suruh, tak bagi. Tak boleh. Saya kata tadi, suami bukan pemegang syariat. Tapi suami pelaksana syariat. Okey. Tapi kalau saya dengar gini, saya geram tu dengan suami. Ada pun tak bagi perempuan boleh tudung. Sebab alasan dia tu, sebab dia tak nak isteri dia tu nampak ekstremis sangat pada Islam. Dan yang kedua, kami tinggal di luar negara di mana dia takut isteri dia tu kena macam social harassment. Social harassment bagi kita lah. Betul. Kalau kita rasa kita duduk satu tempat tak selamat, betul tak? Tak selamat, agama kita tak selamat, faham? Sampai kita nak semayang, macam mana ada orang-orang cakap lah, Ustaz anak saya luar negara. Bersyarat tak pergi semayang. Boleh tak dia khabar? Okey, saya tanya. Kita nak dengar cakap bersyarat ke, kita nak dengar cakap Allah? Memang kita kata kita dengar cakap Allah. Kenapa beri hantar nak kita belajar dekat tempat-tempat yang susah semayang? Patutnya sebelum kita hantar dia, kita nak siasat. Tanya dekan, tanya bersyarat. Okay, we are Muslim. Can we pray within this period? Bapak ke tanya, budak ni ke tanya dulu. Boleh kata, oh no, our principle, no lah. Jangan hantar situ. Betul tak? Sama juga macam ni. Kalau kita pergi sana, kita tahu negara sana, menyebabkan kita oleh amal agama, dan kita duduk dengan kita. Betul? Tapi kalau kita dah rasa terjebak, kita kena balik kat sini. Betul? Suami dia ni mu'alaf, betul tak? Memang dia pakai tudung ekstrim. Kalau macam itu dia faham, suami dia ni kena masuk Islam, pergi belajar agama. Kenapa dia kata ekstrim? Sebab dia tak agama, betul? Betul tak? Suami tak lihat, tentang suami semayang tidak? Cuba cek. Betul tak? Ilmu sebenarnya dia cakap lah, nak tanya kasut tarik tayin ni, jangan mimpi lah. Tak ada lah. Asal-asal agama tak erti, tanya kalimah syahadat mana pun tak faham kadang. Memang dia akan kata pakai tudung yang ekstrim. Malanglah perempuan ni. Yang mungkin dididik oleh mak bapak dia kecil gini. Dan dia telah memilih lelaki. Sebab tu Rasulullah kata nak pilih pasangan ni, pilih apa? Pangkat, harta, keturunan, agama. Rasulullah dah bagi satu jalan. Pilihnya agama. Sebab selamat agama kita. Ini pilih tak ada agama, pucat kacil agama kita. Betul. Habis tu tak salah dengan siapa? Oh, suami saya lagi ditudung. Boleh gitu. Lepas tu ada pejabat gadi. Ada benda yang kalau suami tak semayang pun kita boleh mengadu. Saya tak nak saya sayang suami saya. Habis kau nak sayang Allah ke kau nak sayang suami? Nanti tahu tak, nanti Allah jadikan suami kau yang beri masalah pada kau besok. Ini dah banyak berlaku ni. Waktu tu boleh cari Allah. Tapi undang-undang Allah tak ikut. Okey. Dah. Terima kasih, Pak. 6 suku. Wah. Ya, Ustaz. Nanti sambung wah.
InsyaAllah, sabar saya. Sabar, nampak macam panas sikit. Sabar saya. Tak panas. Ini ekor. Kenapa panas? Okay, guru Ustaz. Okay, InsyaAllah saya. Tak, saya bukan marah Saya cakap dengan tegas. Saya cukup tak suka dengan bila suami tak perlu pakai tu. Oh, ni saya cukup kesian lah. Saya sebenarnya kalau saya boleh jumpa suami tu, saya cakap dengan dia lah. Kenapa jadi macam ni? Kenapa buat macam ni kat perempuan ni? Kalau saya bukan marah saya tegas pada perkara ni. Sedih tengok bila orang perempuan ni dibodoh-bodohkan oleh suami ni terutama syariat. Jangan Baik. Bat, singgah mengerti ke balik tu? Oh, dah sampai rumah Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Dah kelas tadi, nak menyahut tak boleh. Okey, nanti kita sambung. Tanda bawah. Dan harus pula memberi sesuatu. Kita sambung besok 6 bulan. InsyaAllah. Okey. Pasang dah darling. Kau apa bantai pula kau kau. Nak kena bantai kau ni. Itu. Tadi tu kot. Mak. Siapa tu yang darling tu? Aduh. Aku praktis ni. Alhamdulillah. Aduh, Kak nak boleh darling tu Tomai Kak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey. Comel ni suara. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Budak-budak dengar orang tua kena marah. Terima kasih Ustaz. Dek, Atuk bukan marah tau. Atuk cakap je jangan takut dengan Atuk. Atuk ni bukan tromen. Jangan risau. Okey. Dan tiada harus pula memberi sesuatu daripada rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Melainkan dengan makanan yang basah yang takut binasa. Okey. Aku tutup mic ni dulu. Keluar lagi tadi. Okey, dah tutup dah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya minta maaf kalau saya nampak larang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Kita dah menuntut live daripada Surau Taman Kenari Padang. Baik Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz.